Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda mungkin seorang pelabur di pasaran saham dan mungkin pernah melihat satu situasi di mana harga saham naik begitu mendadak ataupun turun menjunam disertai dengan volum atau jumlah dagangan yang naik mendadak. Kemudian anda mendapati bahawa kontes tersebut diambil tindakan oleh bursa di bawah satu tindakan yang dipanggil sebagai UMA atau UMA. Kemudiannya dilabelkan pula sebagai designated counter ataupun saham bertanda. Okey, persoalan di sini, apakah UMA, apakah designated counter, dan apakah kesannya atau implikasi ke atas pelabur dan juga ke atas counter berkenaan. Ini topik yang saya nak kongsikan dengan anda dalam sesi wedo hari ini. Maka itu, jika anda ingin mendengar penerangan saya, teruskan bersama saya dan saya akan muncul lagi selepas intro ini. Okey, terima kasih kerana masih bersama saya. Okay. UMA atau UMA, ia adalah singkatan daripada Unusual Market Action. UMA ni ialah satu bentuk tindakan yang diambil oleh bursa ke atas satu counter apabila ia mendapati ada elemen spekulasi berlebihan ke atas suatu counter berkenaan, ataupun terdapat sesuatu perkara yang luar biasa yang mendorong kepada kenaikan harga secara mendadak ataupun jatuh secara menjunam disertai dengan volum atau jumlah dagangan yang juga luar biasa. Mana luar biasa daripada jumlah dagangan yang sebelumnya. Apa yang dilakukan oleh pihak bursa di bawah Unusual Market Action ini ialah mereka akan menghubungi ahli lembaga pengarah syarikat berkenaan untuk mendapatkan maklumat mengapakah saham mereka diurus niaga dalam keadaan luar biasa. Dalam banyak kes yang berlaku, biasanya lembaga pengarah akan mengaku bahawa mereka tidak mengetahui apa-apa tentang perkara tersebut. Dan jika ini bentuk jawapan yang diterima oleh bursa, maka bursa akan terus memantau perkembangan saham berkenaan dan sekiranya masih berlaku dan keadaan tidak berubah, bursa akan melabelkan counter berkenaan sebagai designated counter ataupun saham bertanda. Bila sudah dilabel sebagai designated counter atau saham bertanda, apakah implikasinya ke atas pelabur dan juga ke atas counter berkenaan? Okey. Bila saham tersebut sudah menjadi designated counter, ia sudah terkeluar daripada peraturan biasa. Maknanya, kalau dalam keadaan biasa, pelabur nak membeli saham, dia boleh beli dahulu bayar kemudian. Ikut aturan T+2, maknanya T+2 baru bayarlah. Kalau beli hari ini, lusa itu hari terakhir untuk pelabur membayar. Tapi untuk designated counter, peraturan tersebut sudah tidak boleh digunakan pakai. Sebaliknya, pelabur kena bayar dulu, beli kemudian. Ataupun upfront cash. Dan ini juga menunjukkan bahawa designated counter tidak boleh diurus niaga secara kontra, kerana belian mesti secara tunai. Okey. Maka kalau pembeli nak beli designated counter tersebut kerana mungkin masih yakin harga akan naik terus,
maka kena pastikan bahawa deposit tunai dalam trust account tu mencukupi. Kalau tak cukup, kena top up. Ataupun top up secara online ataupun datang sendiri ke kaunter untuk pastikan jumlah mencukupi sebelum pembelian dilaksanakan. Mengapakah upfront cash, peraturan upfront cash ini dibuat oleh pihak bursa? Supaya dagangan kontra tidak dibenarkan, untuk meredakan keadaan yang luar biasa tersebut. Tetapi sekiranya masih berlaku, mungkin spekulasi yang cukup kuat, peraturan ini gagal untuk meredakan situasi atau keadaan, tindakan seterusnya yang dibuat oleh pihak bursa ialah menggantung saham berkenaan daripada diurusniagakan di bursa untuk beberapa waktu. Mungkin makan hari juga, mungkin 1 hari, 2 hari atau 3 hari. Dan begitulah seterusnya. Mungkin akan bergantung lagi, akan berlaku lagi penggantungan sekiranya keadaan tidak reda. Unusual market action designated counter dibuat ke atas counter yang bergerak secara luar biasa. Perkara ini sebenarnya memang mendapat banyak rungutan daripada pelabur. Saya pun sendiri kadang berungut sebab kita dah beli, tengah sedap naik, tiba-tiba diambil tindakan di bawah Yuma, kemudian dilabel sebagai designated counter. Sebab apabila tindakan Yuma diambil dan juga dilabel sebagai designated counter, dia ada 2 kemungkinan sebenarnya. Dibimbang mencetuskan rasa panik di kalangan pelabur dan menyebabkan harga jatuh. Selepas naik mendadak, dibimbangi jatuh mendadak. Kemungkinan kedua, dia akan terus naik. Saya tidak ada buat kajian secara terperinci dan tidak ada statistik. Tapi secara mata kasar lah, dalam banyak kes, apabila satu kaunter itu diambil tindakan di bawah Yuma, kemudian dilabel dilabel sebagai designated counter, harga itu akan terus naik. Maknanya spekulasi yang terlalu kuat berlaku ke atas kaunter berkenaan dan tindakan Yuma dan melabelkan sebagai designated counter itu gagal untuk mengekang. Mengapa pihak bursa cenderung untuk mengambil tindakan Yuma dan designated counter kepada kaunter yang didagangkan secara luar biasa ini? Pelabur yang dah beli ni, ia bimbang harga akan jatuh mendadak. Mungkin ia boleh menimbulkan rasa panik di kalangan pelabur. Tapi pelabur boleh berkata bahawa turun naik harga itu sebenarnya perkara biasa dalam pasar saham. Namun saya rasa bursa ada sebab tersendiri mengapa ia perlu mengambil tindakan. Antara yang saya faham ialah sebenarnya untuk mengelakkan elemen yang tidak sihat dan juga tidak adil dalam urusan saham. Antaranya ialah dibimbang ada segelintir pelabur yang menguasai maklumat dalaman yang belum diisytihar sebagai maklumat awam, dan mereka gunakan maklumat tersebut sebagai keputusan untuk membeli saham dan merancang untuk menjual saham berkenaan apabila harga naik, yang mungkin berpunca daripada pengumuman ke atas maklumat itu nanti. Mungkin maklumat tersebut berkenaan dengan syarikat dapat kontrak besar ataupun syarikat telah mendapat keuntungan besar daripada yang biasa yang akan diumumkan tak berapa lama lagi.
jika ini benar berlaku, sebenarnya satu urus niaga tidak adil. Sedangkan bila status syarikat awam bermakna maklumat harus dikongsi oleh orang awam, bukan dikuasai oleh segelintir. Yang menguasai itu mungkin orang dalam, mungkin orang luar, tetapi maklumat tetap daripada dalam. Ini yang menyebabkan mengapa antara satu tindakan yang dibuat oleh Bursa ialah dia menghubungi pihak lembaga pengarah untuk bertanya sama ada mereka tahu punca yang menjadi saham mereka diurus niaga dalam keadaan luar biasa. Saya rasa cukuplah saya memberi penerangan tentang unusual market action, designated counter dan implikasinya kepada pelabur dan counter itu sendiri, dan mengapakah Bursa mengambil tindakan ke atas counter yang sedemikian rupa, walaupun kadang menimbulkan kritikan ataupun rungutan daripada para pelabur. Sebelum saya mengakhiri topik ini, saya harap anda dapat sesuatu yang berfaedah daripada saya dan harap dapat kongsikan video ini kepada rakan-rakan anda untuk manfaat bersama. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi di sesi akan datang. Assalamualaikum.